Dahulu orang memikirkan ataupun terfikir andainya kita pergi ke kawasan pergunungan yang tinggi, kita akan dapat bernafas dengan baik, sebab di bahagian bawah ini adanya pollution ataupun pencemaran udara. Udara tercemar, kita tidak dapat bernafas dengan baik. Banyaknya kandungan karbon dioksida, karbon monoksida, yang dijelaskan bahawa di antara pembunuh utama di abad ini ialah karbon dioksida. Jadi kita pergi ke atas gunung tinggi ini, kita akan dapat bernafas dengan baik sebab udaranya bersih. Apakah benar kenyataan ini? Ya, apakah benar kenyataan ini? Satu perkara yang menarik tuan-tuan, ya, dalam atmosfera kita ini, bahagian di paras laut, kandungan gas-gas yang ada ialah lebih kurang 78% mengandungi nitrogen, ya, nitrogen. Kemudian oksigen terdapat lebih kurang 21%, uap air lebih kurang 1%, karbon dioksida lebih kurang 0.03%, manakala gas-gas lain, gas nadir mengandungi lebih kurang 0.97%. Total semua lebih kurang 100%. So kandungan oksigen hanya 21% saja di atmosfera kita ini. Namun, sedarkah kita bahawa kandungan komposisi yang saya jelaskan tadi, 78% nitrogen, 21% oksigen, 1% uap air, dan beberapa gas-gas yang lain termasuklah gas nadir dan juga karbon dioksida, hanya berlaku sehingga ke paras 1,000 meter daripada paras laut sahaja. 1,000 meter daripada paras laut. Dan semakin tinggi kita naik ke atas, kandungan oksigen semakin berkurangan. Ya, kandungan oksigen di atmosfera kita ini semakin tinggi kita naik, semakin berkurangan. Lantaran itulah apabila kita naik di tempat yang tinggi, mencapai ketinggian tertentu, saya akan jelaskan berapakah ketinggiannya nanti, semakin sukar untuk kita bernafas kerana kandungan oksigen yang berkurangan. Kita akan merasakan dada kita sempit, sesak, tidak dapat bernafas dengan baik kerana paru-paru kita tidak dapat menerima kandungan oksigen yang cukup untuk kita bernafas kerana kekurangan oksigen. Dan fakta saintifik yang ditemui ialah kandungan oksigen yang berada di atmosfera kita ini berkurangan 8 hingga 11% setiap penambahan 1,000 meter kita naik ke atas. Ingat tadi saya jelaskan bahawa kandungan oksigen di atmosfera kita ialah lebih kurang 21% saja. Namun kandungan oksigen ini berkurangan antara 8 hingga 11% semakin tinggi kita naik. So kekurangan setiap 1,000 meter kita naik akan berkurangan 8 hingga 11%. Dan sekiranya kita naik sampai ke peringkat 6,000 meter ataupun kita naik Gunung Kinabalu, berarti kandungan oksigen semakin berkurangan lebih kurang 50%. Orang yang ada asma, ketinggian Gunung Kinabalu pun sudah menyebabkan kesukaran dia untuk bernafas sebab kandungan oksigen di atmosfera hanya tinggal lebih kurang 10% sahaja, ya. Ingat tadi 21% daripada seluruh keseluruhan, tetapi sekiranya kita berada di ketinggian 6,000 meter, maka lebih kurang 50% kandungan oksigen akan berkurangan. Namun, sekiranya kita pergi menjangkau melebihi 8,000 meter, hanya kurang daripada 30% sahaja kandungan oksigen. Lantaran itulah di waktu ini, kebanyakan orang yang berada di peringkat ketinggian ini akan memerlukan bantuan oksigen untuk bernafas dengan baik. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, mereka yang mendaki Gunung Everest ketinggiannya menjangkau 8,848. Mudah untuk tuan-tuan hafal, 8848.
8,848 meter ataupun 8.8 kilometer ketinggiannya daripada paras laut. Pada ketinggian ini tidak sampai 30% kandungan oksigen yang menyebabkan berlakunya gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan sebab bekalan oksigen yang diperlukan oleh manusia untuk bernafas dengan baik ini tidak dapat dibekalkan pada paru-paru mereka. Satu perkara yang unik tuan-tuan, fakta tentang kurangnya kandungan oksigen ini berdasarkan ketinggian daripada paras laut ditemui oleh Blaise Pascal, Blaise Pascal pada tahun 1648 pada kurun ke-17. Kita tahu zaman Nabi Muhammad tidak ada kapal terbang. Kita tahu di Mekah dan Madinah tidak ada gunung-gunung yang tinggi untuk Nabi daki sampai peringkat yang begitu tinggi. Dan gunung yang paling tinggi di dunia ialah Gunung Everest yang menjangkau 8.848 km. So, Blaise Pascal mendapati bahawa kandungan oksigen makin tinggi, makin berkurangan, sehingga kan ketinggian dekat 9,000 meter ini kandungan oksigen kurang daripada 30%, menyebabkan manusia tidak dapat bernafas dengan baik. Dan apabila sampai ke peringkat tertentu melebihi kawasan atmosfera ini, kandungan oksigen akan hilang langsung, tidak ada langsung kandungan oksigen. Sekiranya kita berada di kawasan tersebut tanpa mendapat bekalan oksigen dan tanpa menggunakan pakaian yang sempurna, kita akan meninggal dunia dalam jangka masa hanya beberapa saat. Gendang telinga kita pecah, mata kita pecah dan kita tidak dapat bernafas dengan baik. Kita tidak akan dapat bernafas kerana kandungan oksigen berkurangan. Subhanallah. Penemuan yang ditemui oleh Blaise Pascal pada 1648 ini pada kurun ke-17 yang menyatakan semakin tinggi kita naik, semakin kurang oksigen, menyebabkan dada kita menjadi sesak dan sempit kerana tidak dapat bernafas dengan baik. Namun Al-Quran telah pun menjelaskan 1400 tahun yang lalu. Ada komen suara kurang jelas. Okey, saya cuba dekatkan sikit. Tolong bagi tahu kalau suara tak berapa jelas. Baik. Apa yang ditemui oleh Blaise Pascal pada tahun 1648 pada kurun ke-17 ini tentang kandungan oksigen yang semakin berkurangan dengan ketinggian paras laut, selari dengan apa yang Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am 125. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-An'am 125. Saya cuba kuatkan suara sikit. Kalau tidak clear, tolong bagi tahu supaya dapat saya jelaskan. Baik. Allah SWT menjelaskan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Subhanallah. Barang siapa yang Allah kendaki untuk diberikan kepadanya petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, nasya Allah akan lapangkan dadanya dengan hidayah Islam. Perhatikan ayat berikutnya, wa man yurid an yudillahu, namun barang siapa yang Allah nak sesatkan mereka, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan dadanya sesak, sempit. Harajan, dayyiqan harajan, sesak, sempit. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah yas'adu. Yas'adu ni diberikan sa'ada. Tetapi apabila ada sabdu kat situ, cuba tuan-tuan perhatikan ayat tersebut Perkataan sa'ada yas'udu maksudnya naik dalam keadaan biasa. Tetapi bila dituliskan yas'adu, ada sabdu kat situ, maksudnya ada emphasis, ada penekanan. Maksudnya naik ke atas dengan kepayahan.
Ini berarti untuk naik ke atas dengan ketinggian yang menjangkau melebihi 8.000 meter ataupun ke atas 10.000 meter ini bukan naik dengan mudah tetapi naik dengan kepayahan. Sama ada kita mendaki gunung ataupun menggunakan kapal terbang ataupun segala alat-alat canggih dengan ketinggian yang begitu tinggi, yas'adu dengan kepayahan. Allah sebutkan dayiqan harja, sesak sempit dadanya. Dan simptom kekurangan oksigen dalam paru-paru kita apabila kita bernafas ialah dada kita sesak dan sempit. Ya, Al-Quran tidak menjelaskan kandungan oksigen berkurangan. Namun Al-Quran menjelaskan simptom tersebut bahawa dada akan menjadi sesak dan sempit apabila kita naik ke atas lantaran kekurangan oksigen. Tuan-tuan sekalian, alat-alat canggih untuk terbang ke angkasa ini tidak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Quran dapat menjelaskan begitu detail dengan dada sesak sempit, kepayahan naik ke atas, menggambarkan bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu adalah benar wahyu Allah SWT. It is impossible that our Prophet Muhammad SAW could describe all these things in detail. Inilah yang disebutkan oleh Profesor Alfred Kroner. Beliau menyatakan bahawa all the scientific facts mentioned in the Holy Quran, it is impossible came from Prophet Muhammad. Mustahil. Fakta-fakta saintifik yang ada dalam Al-Quran ini datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya dia datang. It must be came from the one who created this universe. Pastinya ia datang daripada yang menciptakan alam ini, iaitu Allah SWT. Ini contoh yang pertama. Kandungan oksigen semakin tinggi kita naik, semakin berkurang